أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang bersahabat Tuan Pengerusi Surau An-Nasriyah Padang Pendiat belum pernah tinggali, seluruh jawatan kuasa Surau An-Nasriyah, kepada ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi limpah kurnianya dapat sama-sama kita hadir pada malam ni dalam pengajian bulanan kita, ya, minggu yang keempat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang baik, mampu untuk kita hadir pada malam ni untuk solat maghrib berjemaah, dan juga diberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita menuntut ilmu, ya. Pada malam ni kita mencari peluang dan juga ruang untuk sama-sama kita mengejar sebanyak mungkin kebaikan yang dapat menambahkan amalan kita, dan juga dapat menjadikan kita hamba Allah Ta'ala yang berilmu, berilmu dan dapat mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan kita, terutama dalam amal ibadah kita, ya. Mudah-mudahan yang kita mahu supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan melayakkan kita untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi meneruskan pengajian kitab Idaman Penuntut, menghuraikan segala yang kusut, dalam penggal yang pertama, membincangkan tentang ibadah. Jadi elok sekiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, salafus salih, alim-alim ulama, serta kepada muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannifun rahimahullah ta'ala wa nafa'na anhu min ulumi fi darain amin.
fardu wuduk. Masuk fardu wuduk. Sebelum kita nak tahu fardu wuduk ni, kita mana fardu wuduk ni, kita masuk cara bagaimana kita nak tahu anggota mana yang perlu kita basuh ketika mana mengambil wuduk. Dia sebut fardu ni yang wajib, anggota yang wajib dibasuh. Jadi kita perlu kenal dalam bab wuduk ni dia ada fardu, dia ada sunat. Kita kena tahu beza fardu dan sunat. Walaupun dalam wuduk tu kita permulaan kita basuh tangan, kita berkumur, kita masuk air dalam hidung kan. Kemudian kita berniat basuh muka, seterusnya sampai akhir. Jadi yang mana wajib ataupun yang mana fardu, yang mana sunat, perlu kita tahu bezakan. Kalau kita mengaji kan, orang ada ilmu dia kena tahu yang mana fardu, yang mana sunat. Bagi apa? Bagi menjamin ibadah dia diterima oleh Allah Subhanahu taala. Ada orang tak tahu, dia kata berkumur tu wajib. Kan? Berkumur tu wajib, masuk air dalam lubang hidung tu wajib. Dia tak boleh beza yang mana wajib, yang mana sunat. Kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu taala, Allah perintahkan ini dalil Al-Quran tentang wuduk. Dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima. Kalau tak silap saya lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, faghsilu wujuhakum, maka kamu basuhlah muka kamu. Muka, yang pertama disebut muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Yang kedua, wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala kamu. Mana kepala ni rambut lah, kan? Wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki kamu hingga ke buku lali. 4. Disebut anggota yang wajib untuk 4. Tapi bila kita mengaji rukun dia, ditambah yang pertamanya niat. Sebab niat ni perbuatan hati, bukan zahir. Macam tadi yang kita buat, kita basuh tadi zahir. Ditambah permulaan niat, dan juga yang akhirnya tertib. Yang keenam, ada 6. Yang terakhir tertib tu sebab nak bagi inilah ikut berdasarkan firman Allah Ta'ala, yang memula basuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian basuh kaki. Itu tertib dia. Diletakkan tertib yang terakhir. Kemudian fardu wuduk ni ada catatan di bawah. Tuan-tuan boleh tengoklah, ada kitab. Saya bawa 2 ke 3 kitab ni. Tak perlu, bolehlah tengok-tengok. Wajib wuduk serentak dengan wajibnya sembahyang. Yang 5 waktu sebagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kerana syariat wuduk ni sekali dengan syariat solat. Sebab apa? Sebab syarat sah solat ni kena ada wuduk, kena suci diri. Jadi syariat tu sekali dengan solat, kata para ulama. Wuduk itu pecahan daripada perkataan wada'ah. Wada'ah maknanya cantik dan bersih serta bercahaya. Kita berwuduk ni banyak hikmahnya. Antaranya bukan sekadar kita nak solat saja ambil wuduk, syarat, tetapi nak menyucikan anggota kita. Menyucikan muka kita, tangan kita. Maknanya menyucikan diri kita supaya dengan makna kata tadi bersih serta bercahaya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala
Allah Ta'ala ada dalam Allah Ta'ala ganti kan, Allah Ta'ala balas orang yang berwuduk ni yang melebihkan basuhan ni bercahaya. Muka dia bercahaya, anggota dia bercahaya, anggota wuduk dia. Orang yang melebihkan basuhan. Di sisi syarak maknanya nama bagi perbuatan menggunakan air pada anggota yang tertentu. Kalau pada syarak menggunakan air iaitu air mutlak pada anggota yang tertentu. Bila sebut air ni kita terus terlintas air mutlak lah. Air mutlak. Dalam bahasa Melayu disebut mengambil air sembahyang. Kita sebut air sembahyang. Sebab nak sembahyang ambil air lah, air sembahyang tu. Kita panggil air sembahyang. Dalam bahasa Arabnya wuduk. Itu makna dari sudut bahasa. Untuk kita faham. Fardu wuduk atau rukun wuduk, yang ni air sembahyang ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Kita kena ingat 6 perkara betul-betul. Supaya lepas ni kita tak lupa. Apabila nak ambil wuduk, kita tahu kadang-kadang tak cukup air, keadaan tak cukup air. Contohnya air ni ada sebotol ataupun secawan air. Kita nak ambil wuduk macam mana? Jadi bila kita tahu anggota yang wajibnya ada 4, sudah tentulah kita dahulukan yang wajib. Mestilah yang wajib. Mana nak lepas yang wajib, fardu tu. Tapi kalau tak tahu yang mana yang wajib, maka kita mungkin tak cukup sebotol ni. Mungkin tak cukup. Jadi yang mana perlu kita dahulukan. Yang pertama, niat tak kala membasuh awal atau satu bahagian daripada muka, yakni disertakan niat. Ingat dalam hati mengerjakan wuduk ketika mula membasuh sebahagian daripada muka dengan tidak disyaratkan kekal niat itu hingga selesai basuh semua muka. Jadi niat yang pertama, niat. Ketika mana niat tu? Ketika mana niat tu nak basuh muka tu, kita pun ambil air, biasa paip je lah. Paip, kita tadah tangan kita nak basuh muka. Ketika mana kita nak nyapukan air ke muka tu, tak kira lah daripada mula ke, tengah sapu ke, ataupun di akhir-akhir sapu tu niat kita. Maknanya ulama tak tentukan mula ke akhir, kan? Maknanya ketika mana menyapukan sebahagian daripada muka. Itu tempat niat. Macam kita semayang. Kita semayang angkat takbir. Bila mana kita niat? Kita niat ketika mana mengangkat takbiratul ihram. Allah. Yang kita sebut sebelum angkat takbir tu lafaz. Lafaz niat tu ketika mana mengangkat takbiratul ihram, iaitu perbuatan yang pertama. Mula-mula sekali. Dalam wuduk ni tempatnya sama juga. Kita sebelum nak mengangkat wuduk tu, kita dengar, kita baca apa? Lafaz niat. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Waktu menyapu air kat muka tu, kita berniat di dalam hati kita. Tetapi jangan dipotong atau diputuskan dengan niat perkara lain sehingga selesai basuh kedua kaki. Maka seelok-eloknya niat kita tu berkekalan. Daripada mula kita menyapu muka tu sehinggalah selesai kita membasuh kaki. Selesailah. Mana seeloknya jangan terpotong. Tapi syarat niat tu tadi, kan, syarat tu mula-mula, semasa menyapu air ke muka. Bukan menyapu muka tu yang kedua, sapu yang kedua. Sapuan yang pertama tu yang wajib, yang wajib, yang wajib, yang mula-mula tu. Dia lintasan hati dah. Niat tu lintasan hati.
Dia cukup sekadar kita saja aku mengambil wuduk, kan? Saja aku mengangkat hadas, cukup, ya. Dari itu tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka, ya. Umpama berniat ketika membasuh tapak tangan atau ketika berkumur, ya, atau ketika menyedut air ke hidung, kemudian terputus niat itu, ya. Bukan berniat tu ketika mana dia basuh tangan, berkumur, masuk air dalam hidung. Walaupun di situ afdalnya berniat daripada mula, tapi jangan terputus takat berkumur, basuh hidung takat situ. Tetapi elok niat itu berterusan sehingga membasuh muka, menyapu muka. Tetapi sekiranya berkekalan niat itu sehingga membasuh sebahagian daripada muka, memadailah niat itu, malahan itulah yang afdalnya. Disebut tadi, kan. Kalau niat itu kita kekalkan daripada mula tadi, daripada mula lagi basuh tangan, kemudian berkumur sehinggalah sapu air ke muka, itu yang lebih afdal. Dia niat ni bukan daripada rumah. Orang kata niat daripada rumah, nak ke masjid, niat wuduk daripada awal, boleh niat daripada awal, tetapi tempat yang wajib tu ketika mana mengangkat, ketika mana menyapu tu di muka, itu ya tempat. Di dalam masalah berkumur atau menyedut air ke hidung, jika terkena basuh sekali sebahagian daripada muka, seperti dua bibir mulutnya, padahal masa itu ada niat wuduk, nescaya memadailah niatnya itu, dan pahala sunat berkumur atau menyedut air ke hidung tidak dapat. Ada orang beranggapan boleh sewaktu mengangkat air tu, nak sapu ke muka tu, dia nak buat sekali. Maknanya dia sedut ataupun masuk mulut, maknanya kata berkumur lah, ataupun masuk air dalam hidung terus, maknanya tak payah nak berasingan, buat sekali. Dia kata waktu basuh muka tu buat sekali. Boleh ke tidak? Kalau ikut niat tu tak ada masalah. Tapi kalau perbuatan tu macam mana perbuatan? Tetapi tentang mengulangi basuh semula bahagian itu ada huraian. Yang pertama, qasad basuh muka saja tidak wajib diulang lagi. Ini cerita sama ada perbuatan tersebut kena ulang ke tidak, kan? Kalau dia niat tu basuh muka, tak ada niatkan untuk berkumur ataupun memasuk air dalam lubang hidung, maka tidak payah diulang perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, kalau dia qasad sunat kumur saja, dia qasad kumur, tak qasad basuh muka, ataupun dia qasadkan basuh, termasuklah sekali, masuk air dalam lubang hidung, maka hukumnya wajib diulang basuh bahagian itu, maka kena basuh balik. Ya. Ini tak apalah, itu kita tinggalkan. Jadi setengah kitab dia tak bincangkan perkara tu. Tadi kita ambil yang mudah. Tempat dia ketika mana kita menyapu muka, tempat niat. Niat di mana? Di dalam hati. Lafaz niat wuduk dalam bahasa Arab, lafaz, lafaz makna yang kita sebut dengan mulut, lafaz. Lafaz macam akad, akad nikah tu, melafazkan akad nikah. Wuduk, kita melafazkan niat wuduk, kita melafazkan niat solat.
Dalam bahasa Arab, nawaitul wudu'a, artinya saja aku mengambil air semayang. Kalau kita tak sebut lillahi ta'ala pun tak apa. Yang pentingnya dalam hati kita. Nawaitul wudu'a. Atau nawaitu fardal wudu'i, artinya saja aku mengerjakan fardu air semayang. Atau nawaitu taharata anil hadas, artinya saja aku bersuci daripada hadas. Mana hadas ni kalau kita kentut, kencing, berak tu itu hadas, yang membatalkan wuduk. Mana kita mengangkat hadas kecil, Atau nawaitu raf'al hadasil asghar, artinya saja aku mengangkat hadas kecil. Niat tu yang Melayu tu, niat tu yang Melayu tu, saja aku mengambil air sembahyang, saja aku mengerjakan fardu air sembahyang, saja aku bersuci daripada hadas, saja aku mengangkat hadas kecil. Itu niat, niat yang dalam hati kita, mana lintas saja. Tak perlu kita mengeja dalam hati, kan? Saja kita diam sekejap, mana lintaskan, lintaskan saja, saja aku mengambil wuduk, mengambil air semayang, kena ada perkataan ta'yin tu, mana qasad ta'yin, maknanya saja aku mengambil air semayang, cukup. Lillahi ta'ala kalau lebih baik tambah lillahi ta'ala, tapi sunat saja, yang wajib saja aku mengambil air semayang, sahaja aku tu. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, mungkin tuan-tuan perempuan dah tahu, kan? Cumanya saya baca ni sekadar nak kita murajaah. Masa murajaah ni kita nak mengulang kaji. Mengulang kaji macam kita dah belajar dulu, kita nak ulang balik, kadang ada benda yang kita tak ingat, dapat kita ingat balik, insya-Allah. Yang kedua, membasuh muka keseluruhan dari atas, dimulai dari kaki rambut hingga ke bawah dagu. Ini rukun yang kedua, iaitu membasuh muka. Bermula basuh tu daripada atas, dari atas dimulai dari kaki rambut. Kaki rambut ni lah, kalau kata ni lah, ataupun kita panggil sebagai ubun-ubun. Ubun sini, daripada sini dia punya sepadannya sinilah, sampai kalau ke bawah, sehingga ke bawah dagu. Bawah dagu, bawah dagu sini, bawah dagu, kalau perempuan dia pakai telekung, dia kena sini pakai telekung, dia tak ada pakai telekung di sini, sebab di sini aurat, dia kena di sini bawah dagu. Itu bagi orang perempuan, itu dagu, bawah ni dagu, dan lebarnya, tadi panjang, daripada anak rambut hingga ke bawah dagu, dan lebarnya dari anak telinga kiri hingga telinga kiri hingga ke anak telinga kanan. Anak telinga kiri, mana anak telinga ni lah, anak telinga ni, ni dia kecil ni, anak telinga ni, telinga kiri hingga telinga kanan, sama je kanan ke kiri, yang penting itu had sepadan. Jika ada bulu di atas muka, bulu di atas muka, contohnya bulu ada apa? Misai, jambang, janggut, ada bulu di atas muka, sama ada jarang atau lebat, ikut orang juga, ada orang penuh muka, penuh muka dengan jambang, ada orang ni sikit je janggut je, sejempul, ada yang ikut keadaan lah, ikut keadaan. Ada yang jarang, ada yang lebat.
Sama ada jarang atau lebat, wajib diratakan air di atasnya dan pada kulit yang di dalamnya. Maknanya diratakan di bulu lah. Bulu yang tumbuh tu bagi kena air dan juga kulit. Kulit. Adapun janggut. Janggut. Bagi orang laki-laki serta dengan jambangnya. Jambang. Jika lebat memadalah dibasuh lahirnya sahaja. Dibasuh maknanya dibasuh begitu sajalah, diratakan pada janggut dan jambang dia kalau lebat. Kalau janggut dia sampai ni, sampai ke dada. Ini orang mengamalkan sunnah disimpan janggut. Elok simpan janggut. Kemudian kalau jambang, maknanya dia rata, sekadar meratakan pada jambang. Lahir dia kata, lahir dia maknanya cara yang ni lah, luaran. Tidak mesti dibasuh ke kulit yang di dalam. Tak sampai basuh sampai ke kulit. Maknanya gosok tu. Dia jambang dia lebat, susah sikit. Nak kena gosok sampai ke kulit. Dan jika tidak lebat, wajib dibasuh lahirnya dan kulit yang di dalamnya. Kalau tak lebat, kena basuh sampai ke kulit. Kena air sampai ke kulit. Tapi kalau sunatnya yang terbaiknya di apa ke panggil dengan jari kita ni, diselat. Diselat-selat jambang tu dengan jari, itu disunat. Sunat. Nanti masuk dalam bab sunat tu dia disebut diselat dengan jari. Selok-eloknya. Tapi sekadar kalau yang wajibnya begitulah. Kalau orang yang lebat, dia tak payah nak meratakan sampai ke kulit. Sekadar sapu gitu je. Kalau yang tak lebat, dia kena sampai ke kulit. Yang dikatakan janggut tebal itu ialah janggut yang tidak nampak kulitnya. Katakan lebat, janggut yang tak nampak kulit. Kita tengok hitam aja. Hitam aja. Tak nampak kulitnya. Dipandang dari hadapan. Yang jarang itu yang nampak kulitnya dipandang dari hadapan. Manakala jarang tu tengok tu nampak lah. Dia punya janggut tu disikit sejemput je. Kalau pendek tu maknanya dia tak kira lebat. Dia tak kira sebagai lebat, pendek. Dia lebat ni yang panjang. Ataupun yang penuh di permukaan kulit dia. Bersalahan dengan janggut orang perempuan. Orang perempuan ada janggut. Tuan-tuan pernah tengok orang perempuan ada janggut? Ada tengok? Saya pernah tengok orang perempuan ada janggut. Tapi dia tak adalah simpan janggut. Dia cukur janggut je. Dia di misi ada janggut. Ni dia ada hormon, maknanya dia ada hormon lelaki lah. Tapi dia bukan perangai jantan, dia perangai perempuan, cuma itulah. Cuma dia ada janggut. Ada janggut, ada misi. Tapi ni disebut perempuan yang ada janggut. Atau khunsa. Atau khunsa ni pondan. Khunsa ni dia tengah-tengah. Kalau kata dia lembut tu macam apa? Sajat tu bukan khunsa. Itu saja buat lembut, lepas tu buat pembedahan. Itu tak boleh lah. Itu bukan khunsa. Khunsa ni betul-betul apa? Betul-betul semula jadi. Semula jadi. Bukan palsu. Bukan dibuat-buat. Khunsa. Maka wajib dibasuh lahirnya. Maknanya dibasuh. Maknanya dibasuh. Walaupun ada janggut, dibasuh. Wajib dibasuh. Sebab perempuan ataupun khunsa. Kalau lelaki tadi tak apa.
Laki dibenarkan. Jadi bayangkan perempuan ada janggut macam mana. Kan? Dia lainlah fitrah dia. Maka kalau ada tu kena basuh rata sampai kulit. Dan kulit yang di dalamnya sekalipun lebat, kena sampaikan kepada kulit. Kerana jarang berlaku orang perempuan berjanggut. Kan nak bayangkan, cubalah lukis muka orang taruh janggut, taruh misal. Dari itu tidak sama hukumnya, hukum tak sama. Di sudut hukum tak sama. Biasa lelaki dia ada janggut. Nak mengenal orang lelaki macam itulah. Allah jadikan lelaki ni ada janggut, ada misal. Walaupun ada lelaki yang tak ada janggut, tak ada misal. Tapi boleh kenal lah lelaki. Badan dia sasa, gagah, kuat kederatnya, boleh kenal lelaki. Tapi kalau perempuan, walau macam mana dia menyamar, jadi orang lelaki, jadi tomboy pun orang boleh kenal. Orang boleh kenal dia ni perempuan. Tomboy saja ya, nak jadi macam lelaki, tapi tak boleh. Begitu dengan lelaki nak jadi lembik-lembik, nak jadi macam orang perempuan, tak boleh. Pakai baju kurung ke, pakai telekung ke, kan? Mesti ada tak sama macam perempuan. Mungkin dia bercakap suara macam jantan. Tengok halkum dia, kan? Takkan perempuan ada halkum. Mana boleh beza. Dan dengan sebab itu orang perempuan dan khunsa sunat membuangnya, membuangnya dengan dicukur atau sebagainya. Maka kalau ada misai janggut, kena cukur lah orang perempuan. Ada nak bezakan lelaki yang perempuan. Jangan sama macam orang lelaki. Tak boleh, kena cukur. Selain daripada membasuh muka, bagaimana hadas yang tersebut di atas itu hendaklah dibasuh. Dibasuh naik sedikit, ni kaedah basuh. Dibasuh naik sedikit. Mana kalau tadi basuh muka. Dibasuh naik sedikit ke atas kepala, maknanya diubun-ubun lah. Atas ubun lah sikit. Dan basuh ke bawah sedikit. Daripada dagu hingga, tadi sepadan dagu hingga ke halkum. Mana lebihkan basuhan. Dan sebahagian daripada dua telinga, dan dibasuh pertemuan dua tulang dagu, kerana tidak sempurna wajib melainkan dengan diluaskan lebih sedikit. Maknanya dilebihkan kadar wajib tu. Supaya apa? Supaya yakin. Yakin basuhan tu kena pada anggota muka. Bila kata di muka sini lah, wajah kata ni. Wajah ni. Muka. Jadi lebihan itu pun hukumnya wajib juga. Lebihan tu hukumnya wajib juga. Yang ketiga, masuk rukun yang ketiga. Membasuh dua tangan serta dua siku. Dua tangan serta dua siku. Ataupun hingga ke siku. Apa yang ada pada tangan itu seperti bulu, sama ada jarang atau lebat. Ikut orang. Orang lebat ni mungkin orang keturunan mamak-mamak dia lebat sikit. Mana kena sampai air, lalukan air dekat celah-celah bulu tangan tu. Daging yang tumbuh ataupun daging yang tumbuh, seperti daging tumbuh dekat sini, tak ibu jari ni dia ada cabang dua. Sini pun sama, ada cabang dua. Kira dia ada 12 jari.
Tapi dia rapat lah. Dia tak ada bercerai macam ni. Dia rapat. Mana wajib basuh. Basuh tangan. Wajib kena yang daging yang tumbuh. Yang lebih tu. Dan kuku semuanya wajib dibasuh luar dan dalam. Termasuk kuku. Termasuk kuku. Yang kata kuku ni tak payah. Kalau orang perempuan yang pakai apa? Dia catnya kuku. Catnya kuku. Konon nak bagi cantik. Tapi cat ni dia tak kena. Dia tak kena, dia tak sah. Kalau sebab dia menghalang pada air tu kena kuku. Maknanya kena tanggalkan. Inai tak apa. Inai tak apa, ni cat. Cat ni dia tebal. Dia tebal. Jika ada benda-benda yang cemar atau yang menegah sampai air pada kulit seperti getah, atau cat, atau sebagainya, wajib dihilangkan lebih dahulu dan wajib membuang benda-benda yang ada di celah-celah kuku, kecuali jika sedikit atau kecil, iaitu dimaafkan. Apatah lagi pada orang yang tak dapat mengelak daripadanya. Maka benda yang menghalang, dia kira benda nak getah, bola panoreh, getah dengan cerita naik sikit lah harga getah. Jadi menoreh balik. Balik noreh tu, jangan lupa kena ni lah, kena buang di tangan tu, getah-getah yang melekat, sebab dia menghalang pada air untuk kena pada kulit. Cat gitu, cat. Dia beza cat dengan dakwat ni. Dakwat ni dia tidak tebal. Kita kena dakwat pen tu tak apa, tak masalah. Tapi saya elok kita hilang lah. Tapi kalau tak hilang tak apa. Macam hukum mengundi kan. Mengundi kan kena cat tangan tu, kena apa? Pen ni dia ada minyak. Bermain dengan minyak. Minyak hitam. Minyak hitam ni minyak yang pekat. Maknanya dia dah cuba cuci, tapi ada lagi hitam sikit-sikit pada tangannya. Yang dia dah cuba basuh dah. Ada sikit-sikit, maka disebut dimaafkan. Dimaafkan orang yang memang kojanya begini. Susah untuk menghilangkan. Demikian juga jika ada duri yang boleh dicabut, wajib dicabut lebih dahulu. Dan kalau tidak boleh dicabut, kalau tak boleh dicabut dengan sebab sudah terbenam, memadalah dibasuh atasnya. Kalau ada duri, cabut. Kalau boleh cabut, cabutlah. Kalau tak boleh cabut, basuh. Kuping kudis. Kuping kudis macam ni lah, kulit-kulit. Kulit-kulit yang saling kulit ke, ataupun kulit ada jerawat ke, bekas luka ke. Jadi kulit yang lama tu dia berkuping. Dia mengupah. Jadi kalau disebabkan kulit, tak apa, basuh aja. Sebab kulit ni dia asal daripada kulit kita, bukan daripada benda lain, bukan daripada benda asing, daripada kulit kita juga. Hukum wajib membuang benda-benda yang menegah sampai air ke kulit ini berlaku pada semua anggota wuduk. Yang lain seperti muka dan kaki. Maka sama juga pada anggota-anggota wuduk yang lain. Kemudian yang keempat, fardu yang keempat. Fardu yang keempat, menyapu sebahagian kulit kepala atau rambut kepala yang ada di dalam had kawasan kepala. Makna disebut had kepala ni yang tumbuh rambut. Kita kata tempat yang tumbuh rambut. Kira kalau kepala ni satu lah, tapi dia maksud di sini, maksud di sini tempat yang tumbuh rambut kepala. Bukan tempat yang di luar daripada had.
di luar pada had kepala ataupun kawasan kepala. Sekalipun sehelai rambut yang di atas kepala tu mesti kena air, sekurang-kurangnya kena air, atau setengahnya. Kalau dalam perbahasan para ulama, khusus dalam pandangan ulama-ulama, dalam perbandingan mazhab, dalam fiqh ni dinamakan sebagai fiqh muqaran, pembandingan mazhab. Dia dibincangkan bab kadar basuhan kepala. Ini saya cuma ceritalah, tapi kita ambil Syafi'i aja, mudah untuk kita ikut. Jadi ada ulama mengatakan, Imam Malik mengatakan dengan ayat biru usikum, basuhlah kepala kamu. Imam Malik mengatakan basuh seluruh kepala, maknanya yang tumbuh rambut ni, kepala ni rata kan dengan air. Ini pandangan Imam Malik. Kemudian pandangan Imam Hanafi, dia mengatakan sebahagian daripada kepala. Ikutlah sebahagian kepala. Basuh sebahagian sebelah, sebahagian. Dan pandangan Imam Syafi'i mengatakan sedikit saja. Ambil sedikit saja, 1/4 daripada rambut lah kepala kita ni. Ataupun sekurang-kurangnya 3 helai. 3 helai rambut sekurang-kurangnya. Itu pandangan Imam Syafi'i. Jadi walaupun sekurang-kurang rambut, 3 helai rambut, tapi kena rambut yang di atas kepala tu. Bukan rambut palsu. Bukan rambut palsu, rambut dia. Rambut yang di atas kepala. Sebab bila faham ayat biru usikum, basuhlah kepala kamu. Dia kena basuh kepala. Di atas kepala kita nak ada apa? Ada rambut. Maknanya basuhlah rambut yang di atas kepala. Tapi kalau orang yang rambut panjang, rambut dia panjang, diikat tocang, dia basuh hujung, maka tidak memadai lah, tak boleh lah. Disebut had di atas kepala, had kepala tu, had kepala. Ada jamboi, dia sapu jamboi, pun tak boleh, tak boleh, tak sah lah wuduknya. Tapi untuk faham, sapu kepala. Kalau orang yang tak ada rambut, nak sapu mana? Sapulah kepala, suruh pesapu kepala. Tetapi tidak memadai disapu pada rambut yang disanggul, sekiranya dibuka sanggul itu ia terkeluar daripada had kepala. Maknanya kalau sanggul yang melekat di kepala tu perempuan kan, sanggul di atas kepala ni tak apa. Tapi sanggul dibuka, dia jatuhlah rambut tu. Dibasuh rambut yang di belakang. Tak boleh lah. Kalau sanggul di atas kepala, disapu itu boleh. Nak kata senang, apa yang ada di kepala itu. Di kepala. Tidak mesti sapu itu dengan tangan, malahan boleh disapu dengan kayu yang dibasuhkan, atau sebahagiannya seperti kain yang dibasahkan. Boleh, maknanya dengan tangan pun boleh, dengan alat, dengan kayu pun boleh, kain pun boleh. Maknanya janji basuh, ada air dekat kain tu, disapu di kepala boleh. Ataupun dengan alat lain, dan memadai dengan dibasuh terus kepala ganti daripada sapu. Ataupun dikata sapu boleh, basuh pun boleh. Maknanya basuh ni, kita nak lenjun kepala, ambil air ni, terbasuh kepala dia lenjun, boleh. Sama ada sapu ataupun basuh. Jadi kena air. Adapun dia tentang perbincangan tentang apa, ada hadis Nabi SAW, yang mana Nabi basuh serban.
Nabi basuh serban. Ada ini perbincangan para ulama. Ada ulama kata boleh menyapu atas serban. Tak payah sapu kat rambut, sapu atas serban. Tapi pandangan kita ambil pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata boleh sapu atas serban. Contoh saya pakai serban, boleh sapu atas serban. Tapi kena sedikit pada ubun-ubun. Macam ni, tolak sikit, kena ubun-ubun sikit, sapu. Itu apa ini banyak sikit pun tak apa. Kena sikit pun tak apa, terus sapu atas serban. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pandangan Imam Syafi'i dia nak keluar daripada khilaf. Nak keluar daripada khilaf. Sedangkan yang ulama lain bincangkan boleh ke tidak, boleh ke tidak, boleh ke tidak. Tapi kan bila kena macam ni, maknanya terkeluar daripada khilaf. Orang tak bincang, maknanya ini yang wajib. Walaupun sedikit, mana udah lepas lah. Ataupun perempuan yang pakai telekung, pakai tudung. Kalau dia malas nak buka tudung, maknanya dia sapu sedikit, terus sapu atas tudung. Tak payah nak buka. Mana sapu sikit terus. Sama juga. Boleh. Tapi jangan tak kena ni kepala. Yang tak kena kepala, dia kata ubun-ubun tadi. Kena sikit. Yang kelima, rukun yang kelima atau fardu yang kelima, membasuh dua kaki serta dua buku lali pada orang yang tiada memakai khuf. Khuf iaitu kasut dalam kasut macam setokin. Khuf ni dia diperbuat daripada kulit binatang. Saya dulu ada khuf, ada beli. Sebab mengaji dulu ada sejuk kan. Belilah khuf. Khuf ni diperbuat daripada kulit. Tak kira kulit lembu ke, tapi kulit binatang. Bukan nak kata macam kasut bot tu dia longgar. Ni ketat. Bila masuk kaki dalam tu, maknanya dia tak terdedah kepada apa? Tak terdedah kepada kotor, air tak masuk, dia kedap. Bila pakai tu dia tinggi. Dia tinggi, dia atas buku lali. Khuf ni di atas buku lali, di betis. Kerana di betis ni had dia. Tapi tak di bawah, syaratnya tak bawah daripada buku lali. Maknanya kalau kena air dia tak basah. Tak basahlah kaki kita. Dia macam stokin tapi daripada kulit. Ini khusus bagi orang yang di negara sejuk, pakai khuf, pakaian. Macam bila pakai khuf ni, dia boleh pakai kalau orang musafir 3 hari. Had tempohnya 3 hari, tak boleh lebih 3 hari. Kalau orang yang tak musafir, kita duduk kawasan kita bermukim, kita boleh pakai sehari saja tempoh. Maknanya kalau batal semaya, sekadar sapu je, sapu atas tu. Tak payah buka, basuh kaki, sapu atas tu je. Tapi syarat pakai tu kena ada semayang lah sebelum pakai tu, mula-mula tu. Wajib dibasuh apa yang ada pada kaki sama hukumnya macam membasuh kedua tangan yang tersebut di atas. Maknanya hukum asal basuh kaki. Basuh kaki maknanya kena air. Sampai ke buku lali. Ayat yang last sekali, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki kamu hingga ke buku lali. Ka'bain. Ka'bain tu bukan Kaabah. Ka'bain kan 2 buku lali. Maka jika ia memakai khuf, wajib salah suatu daripada 2 perkara. Kalau pakai khuf dia ada syarat dia. Sapu air sahaja di atas khuf itu atau basuh kedua-dua kaki. Buka khuf itu, inilah yang lebih afdal. Kalau sama ada nak sapu air kat khuf ataupun pilihan dia basuh kaki lah, macam biasa basuh kaki.
Tapi kena hati-hati. Sebab Rasulullah SAW bersabda, sempurnalah basuh tumit kamu. Kerana banyak di kalangan orang yang masuk neraka. Daripada tak basuh tumit ni, kaki ni. Dia curah gitu, dia cucur gitu, dia tak rata, tak sampai pada tumit dia. Kena hati-hati. Kemudian yang keenam, rukun yang keenam, fardu yang keenam, tertib yang ini yang didahulukan. Bagaimana susunan yang disebutkan jika seseorang lupakan tertib? Dilupakan tertib tidaklah dikira perbuatan yang berlaku pada bukan tempatnya. Cuma yang boleh dipakai tentang basuh muka yang berserta dengan niat. Kalau dia lupa tertib, mana tak boleh lah. Dia syaratnya mesti, rukunnya mesti tertib. Mesti ikut tertib ni, ikut susunan. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Tak boleh yang pertama dia basuh kaki dulu. Kemudian basuh kepala, basuh tangan, kemudian last sekali baru basuh muka. Tak boleh. Mesti ikut tertib, susunan yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebaliknya, jika seorang itu menyelam dalam air, ini orang yang menyelam, suka menyelam, serta berniat wuduk nescaya memadai dan sah wuduknya, sekalipun ia tidak diam lama di dalam air. Sekalipun dia tidak diam lama di dalam air, maknanya dia terjun gitu. Terjun kepala dulu kan. Menyelam ni kepala dulu. Dia terjun kepala dulu, maka dikira sah. Sah sebab ikut badan kita, badan kemudian tangan. Dikira tertib walaupun tak secara keseluruhan anggota, tapi ada anggota yang tertib. Macam muka dulu, mesti muka dulu. Tapi kalau serentak pom sekali kan, serentak pom sekali tak dikira, maka dikira ada anggota sebahagian walaupun tidak semua anggota. Dikira lahzah ni walaupun sekejap. Itu rukun, 6 rukun yang kita sebut pada malam ni. Ini 6, kita kena ingat betul-betul. Mana yang basuh tu 4 anggota tu. Farsidu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bila kita ingat fardu dia senang. Kemudian yang lain tu sunat. Sunat ni banyak lah. Sunat ni banyak. Berkumur, baca bismillah, basuh tangan, basuh telinga. Kemudian apa? Menghadap kiblat, berdoa. Ada berapa dalam disebut? Ada 12 ya. Begitulah, ada 12. Mana banyaknya sunat. Yang wajibnya fardunya ada 4. Tambah niat dengan tertib 6. Nak teruslah sunat. Dia terus sunat wuduk. Dah isyak belum? Sudah isyak. Boleh rajak sikit. Sikit lagi. Sunat wuduk. Yang pertama, membaca bismillahirrahmanirrahim waktu hendak memulakan basuh tapak tangan. Waktu mula basuh tapak tangan, baca bismillah. Sebab apa kena basuh tangan? Apa-apa perkara pun kita kena basuh tangan. Nak makan pun basuh tangan. Nak tidur, sebelum tidur pun ambil wuduk, basuh tangan, basuh kaki. Kalau orang tua ni, kalau ceritalah, orang tua betul-betulnya tak tahulah, tapi dalam cerita, tengok cerita Melayu, sebelum tidur jangan lupa basuh kaki. Tak tahu apa kena kaki. Mungkin kotor kot, pijak tanah apa basuh kaki.
Tapi yang terbaiknya sebelum tidur ambil wuduk dulu. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Waktu hendak memulakan basuh tapak tangan. Sunat membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim lebih dahulu. Sebelum baca Bismillah, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maknanya faedahnya bila kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca Bismillah, dapat pahala lah. Kemudian menjauhkan kita daripada was-was syaitan. Di antara perkara yang syaitan banyak, kita tengok orang lah, orang was-was ni ketika mana mengambil wuduk, dengan mengangkat takbir ketika mana semayang. Itu banyak orang was-was. Sebab apa? Wuduk ni syaitan memang takut sangat. Takut sangat berwuduk ni, bersuci. Sebab syaitan suka benda-benda yang kotor, dia tak suka benda yang bersih. Bila kita bersuci ni, kita boleh baca Quran, kita buat amal ibadah. Kalau tak baca Quran, tak solat pun, mana bukan waktu solat pun, ambil wuduk ni dapat pahala. Maknanya orang yang ada wuduk dengan orang tak ada wuduk ni banyak darjatnya, tinggi darjatnya. Maknanya syaitan sukar untuk ganggu orang yang dalam keadaan wuduk. Itu buat dia berusaha untuk kacau, was-was. Saya ada kawan saya. Ini pengalaman kawan. Kawan satu rumah. Dia pada asal dia was-was ambil semayang lah. Mula-mula sikit je. Dilayan was-was, tak tahu macam mana layan was-was. Sampai dalam tandas 1.5 jam, 2 jam dalam tandas. Dia masuk waktu subuh. Waktu subuh. Yang orang lain dah bising, cepatlah keluar, subuh nak habis dah. Subuh, dia tak keluar lagi dalam tandas. Bila tanya apa masalah kamu ni? Dia kata dia masalah ambil semayang, tak lepas was-was. Dia kata apa yang kamu rasa was-was? Dia kata dia macam ada orang bisik dekat telinga dia katanya. Macam ada orang bisik kat telinganya suruh keluar daripada Islam. Itu dah teruk tu. Teruk sangat tu. Dah kena berubat tu. Sampai tahap gitu. Belum lagi semayang. Semayang was-was. Lagi kuat was-was semayang. Semayang ada kucing. Ada satu rumah ni beli kucing. Kucing melintas dekat sejadah. Dia nak semayang, kucing melintas. Dia ambil kucing, dia campaknya. Sejadah tu dia basuhnya. Tak jadi dia semayang. Dia cari sejadah lain. Sampai tahap begitu. Was-was. Dia berkait was-was ni. Bukan hanya wuduk aja. Dia berkait dengan ibadah lain. Kalau suka elok ditambah lepas bismillah, tadi baca alhamdulillah alal islam wa ni'matih. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tuhuran wal islama nuran. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Panjang sikitlah. Elok seeloknya. Kalau nak panjang, apel lah. Kalau nak pendek, ini pun memadai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim pun, itu pun cukup, dah sempurna. Artinya segala puji bagi Allah kerana telah mengurniakan kami agama Islam dan nikmatnya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air untuk buat suci dan menjadikan Islam itu cahaya. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada godaan syaitan dan aku berlindung denganmu daripada mereka hendak hampir dengan aku. Jika tinggal Bismillah pada permulaan sekalipun sengaja, sunat dibaca pada pertengahan. Kalau terlupa baca Bismillah, terlupa baca sebelum nak mula, terlupa baca Bismillah, tempat mana-mana teringat baca je lah.
bacalah bismillah. Sebab dia sunat. Dia tak kisahlah. Tapi saya eloknya pada awal. Tapi kalau lupa, bacalah mana-mana tempat. Jangan sampai dah selesai. Dah selesai, tak boleh lah. Ketika mana dalam wuduk tu, pertengahan wuduk. Tetapi tidaklah dituntut membaca lagi apalah telah selesai. Apakala telah selesai wuduk. Kalau dah selesai wuduk, tak payahlah. Kemudian yang kedua, sunat yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan hingga pergelangan sebelum berkumur. Basuh tapak tangan. Walaupun tadi baca bismillah ketika mana membasuh tapak tangan. Mana merangkap. Inilah. Ada dua perkara tu. Dia buat sekali. Dan yang ketiga, berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam mulut sama ada diedarkan atau tidak. Yang eloknya diedarkan kemudian diluahkan. Maksud diedarkan mana masuk dalam mulut, mana kita jalan ke air. Keseluruhan mulut kita ni. Kita berkumur. Sebab apa? Dia menyuci makanan-makanan ke bau-bau mulut. Dia hilangkan. Sekurang-kurang hilanglah. Nak elok lagi hilang sebelum tu basuh gigi. Kemudian yang keempat, menyedut air ke dalam hidung. Ini disebut sebagai istinsyak. Istinsyak ni memasukkan air ke dalam hidung, lubang hidung. Masuk maknanya dia sedut lah. Sedut. Sama ada dihisap air itu ke pangkal hidung dan dikeluarkan atau tidak. Ataupun melalukan situ. Melalukan pun boleh juga. Kalau dia takut lemah, tak biasa sedut. Tapi biasanya kalau saya perhatilah. Saya perhati. Kalau orang kita ambil wuduk ni, bukan tuan-tuan ni, mana orang lain lah. Kebiasaannya dia tak basuh hidung. Sekadar basuh tangan, kumur, tu dia basuh muka. Masuk air dalam hidung ni dia kurang. Kurang. Di antara kelebihan dia nyucikan ni saluran pernafasan kita. Kadang bulu hidung kita ni, ada benda yang dia tak boleh tapis. Kalau terlalu banyak sangat kotoran, dia tak boleh tapis. Jadi cara kita nak tapis ni, kita cuci lah. Macam kita tukar filter minyak. Minyak hitam kan. Cukup masa kita tukar. Kita tukar. Maknanya tukar tu servis. Kita begitu hidung kita ni. Masa itu kita kena cuci. 5 kali wuduk setiap hari tu kita cuci hidung kita. Mungkin boleh hilangkan penyakit bersin, resdung, mungkin itu membantu hikmah dia. Yang eloknya dia cedok air itu dalam tapak tangan, dimasukkan separuh ke dalam mulut untuk berkumur dan separuhnya untuk disedut ke hidung. Boleh buat sekali. Air tu masuk sikit mulut, sedut sikit. Buat sekali. Kemudian lepas edar dan diluahkan dari dalam mulut dan dihembuskan nafas dari dalam hidung. Buat begitu 3 kali berturut-turut dan dengan sekali jalan. Sekali jalan begitu lebih baik daripada berasing-asing antara berkumur dan sedut air ke hidung. Dia kata elok buat sekali. Kalau tak boleh buat asing, tak apa. Kemudian yang kelima. Inilah 5. Menyapu seluruh kepala sekiranya orang yang berwuduk itu memakai serban. Dibincangkan di sini. Sekiranya orang yang mengambil wuduk itu ada pakai serban atau songkok. Kadang malas nak tanggal, nak letak. Tanpa pakai serban. Kalau yang kepiah ketat tu, dia bila cabut tu, dia nak kena balik, dia tak ngam lah. Dia sengit-sengit. Jadi dia malas nak buka. Malas buka.
atau songkok. Songkok. Atau sebagainya, dan ia tidak berkehendak membuka benda itu setelah disapu sebahagian sedikit daripada kepala. Memadai, yang ini dapat sunat. Juga dengan menyapu air ke atas serban atau songkok itu. Maknanya sapukan sedikit. Yang tadilah saya sebut tadi, ubun-ubun tadi. Sapu sikit, sapu atas serban. Sunat lah. Sapu atas serban ni sunat. Kerana Nabi buat begitu. Kita ikut cara Nabi. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu kita berhentilah. InsyaAllah kita sambung pada pengajian tahun depan. InsyaAllah tahun depan kita sambung. Jadi ada soalan tuan-tuan, puan-puan, ada soalan? Salam. Kalau di simen ada perbahasan tentang, tak silap, jabirah. Nama benda tu jabirah, makna balutan yang membalut tangan, sama ada simen ke kain tu. Maka kalau dalam keadaan begitu tak boleh kena wuduk. Jadi bila tak kena wuduk, dia uzur, ada keuzuran, sakit. Digantikan dengan tayamum. Digantikan dengan tayamum. Kaedah kalau anggota tangan dia, kan, maknanya anggota tayamum dia dua je. Dia muka dengan tangan, kan? Muka dan tangan. Maknanya yang anggota lain tu okey lagi. Maka yang okey tu, anggota lain yang elok, kena ambil wuduk macam biasa. Cuma ni tangan ni tak boleh. Tangan ini okey, ambil wuduk. Ambil wuduk maknanya sampai ke tangan ni, kan? Sampai ke tangan ni, okey, kita basuh muka. Sampai tangan ni kita tayamum. Tapi tertib ikutlah. Tertib maknanya tayamum, sini basuh air, kemudian kepala tu basuhlah air, sehingga selesai. Maka diganti katanya. Tayamum ni bukan hanya sapu ini je. Bukan sapu sini. Dia sapu muka tadi, tepuk kali pertama muka, kemudian tepuk yang kedua tangan. Walaupun tangan ini tangan ini yang sakit, tapi tangan ini pun sekali. Sebab anggota sapuannya sama. Tak boleh kata sapu anggota yang sakit saja, anggota ini tak payah tayamum. Bukan begitu. Dia maknanya tayamum tu menggantikan anggota yang tak boleh kena wuduk. Dia nanti kita masuk dalam perbincangan bagaimana tayamum. Ada orang faham bila tangan dipatah, dia kata ambil tepuk debu, sapu kat sini je. Bukan sapu sini, dia anggota tayamum muka dan juga kedua tangan. Yang muka, sapu muka, kemudian sapu kedua tangan ni, menggantikan anggota yang tak boleh kena wuduk. Kalau banyak anggota yang ni, anggota yang cedera, contohnya kaki dia, kaki pun kena ganti juga. Kena tayamum. Maknanya tayamum kali kedua. Untuk bahagian kaki tu. Maknanya air ni pada anggota yang boleh sampai, boleh kena air. Air pakai, tayamum pakai. Maknanya dia kalau ikut tertib, kalau contohnya daripada tangan lah, kan? Dia boleh kita nak mulakan tayamum dulu ataupun mulakan air dulu. Dia boleh. Asalkan kedua ni pada tangan. Kan? Maknanya dia tak macam kalau wuduk ni dia kena ikut, kan? Kena ikut daripada seeloknya kanan ke kiri, kanan dulu baru kiri. Tapi kalau yang tayamum dia boleh, dia boleh mana dulu. Maksudnya dia menggunakan debu terlebih dahulu, lepas tu baru digunakan air. Kalau guna air dulu, jawabnya debu tu tak jalan. Tapi kalau nak guna yang debu dulu pun, air pun boleh, tapi ikut keadaan lah macam mana yang sesuai. Tapi dalam kitab dia dah dia sebut, maknanya dia tak ada tertib kan. Sama ada air dulu ke ataupun debu dulu. Mudah sekarang ni debu dia, kalau hospital kan,
minta aja dekat nurse dia ada. Hospital dah ada sediakan. Kalau kita susah-susah di farmasi pun ada. Ada jual debu tayamum. Saya pun faham gitu dulu, faham gitulah. Masa ilmu tak ada tu pun begitu. Bila tangan patah sapu tang situ aja. Padahal tak kena. Tak salah. Tapi kan dalam mazhab Syafi'i, kalau ikut mazhab Syafi'i memang kena ulang semayang. Kena ulang balik semayang. Tapi kita ambil yang kebanyakan ulama', kebanyakan ulama' mengatakan tak payah ulang lah. Tak payah ulang boleh. Sebab susah pula nak ulang. Nak ulang banyak. Kalau semayang tu banyak kita kena ulang. Ada soalan? Tak ada? Wallahu alam. InsyaAllah kita bertemu lagi. Yang kurang tu saya mohon maaf, ada kesalahan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada pengajian yang akan datang insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi makafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma futal 'arifin warzuqna fama nabiyina wa dhal musalli wal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin was-sunna wa ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul